Assalamualaikum. Okey, hari ni 13 hari bulan 10. Kita akan sambung latihan kerja rumah, iaitu koleksi soalan untuk pelajar akaun set 7 bagi sesi 2020-2021. Okey, untuk bahagian A terdiri daripada soalan 1 sehingga soalan 3, iaitu markahnya 25 markah. Soalan akan ditanya daripada bab 7, 8 dan 9. Okey, kita pergi dulu soalan nombor 1A, tajuk limit. Okey, sebelum tu kita nak kena tengok dahulu properties untuk set. Kalau madam ada punca A per dengan B, madam boleh tukar dia menjadi punca A per dengan punca B. Jadi madam akan buat perubahan yang sama terhadap soalan ni. Okey, so kita akan buat limit X menghampiri negatif infinity. So ada negatif di hadapan set di atas dan negatif di set yang di bawah. Okey, apabila kita bahagikan dengan infinity, maka kita perlu membahagikan dengan kuasa tertinggi di bawah. So kat sini kuasa di bawah, so madam ada X kuasa 3 bahagikan dengan X kuasa 3 tambah dengan 7 per dengan X kuasa 3, 2X kuasa 3 per dengan X kuasa 3. Okey, sekejap kita nak tulis kuasa kat sini. Kuasa 3 tambah dengan 5X per dengan X kuasa 3. Okey, so bila bahagikan dengan negatif infinity, madam letak di hadapan set atas dan bawah. Okey, lepas tu kita permudahkan. Kita ada limit X menghampiri negatif infinity, negatif dalam set tu dah jadi 1 tambah 7 per X kuasa 3 per dengan negatif 2 tambah 5 per X. Okey, 2 tambah 5 per X kuasa 2. So apabila kita ganti nilai, kita akan dapati negatif punca 1 tambah 0 per dengan negatif punca 2 tambah 0. Jawapannya akan dapat 1 per dengan punca 2. Okey, so tujuan madam bagi properties yang ini tadi untuk membolehkan awak buat kat sini. Okey, akan ada 2 nilai negatif ni di hadapan set. Okey, kalau tak, awak akan buat simbol negatif di hadapan ni sahaja, menyebabkan jawapan kita nanti jadi salah. Okey, selesai soalan 1A. Okey, kita ada limit X menghampiri 0. Kita nak cari fungsi dari kanan. So untuk fungsi kanan, ini adalah nilai X lebih besar dari 0. Bermaksud inilah dia fungsi kanan kita, iaitu 2 tolak X. So kita ada fungsi kita 2 tolak dengan X. Okey, sekarang kita ganti nilai X tu dengan 0. Jadi nilai limit menghampiri 0 dari kanan ialah 2.
Okey, kita kena uji satu lagi. Okey, kita kena uji pula nilai limit X menghampiri kosong dari kiri. So, kali ini fungsi kita ialah ayat ini. Okey, kosong dari kiri. So, fungsi kita ialah punca X tambah 4. Okey, so kita tengok fungsi dari kiri iaitu nilai punca X tambah dengan 4. So, kita ganti nilai X tu kita ganti dengan kosong. So, kita dapat punca 4 iaitu 2. So, di sini kita dapati bahawa nilai limit belah kanan ialah 2. Limit dari kiri pun 2. Jadi, kesimpulannya, limit X menghampiri kosong bagi fungsi gx exist, iaitu nilainya adalah 2. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya, kita nak cari limit menghampiri 5 pula. Okey, tadi kosong, sekarang ni 5. So, bagi fungsi gx. Okey, so kita tengok untuk limit X menghampiri 5 dari kanan. Okey, fungsi kita ialah negatif 10. Jadi, bila kita nak ganti nilai X tak ada, jadi jawapan tu adalah nilai pemalar itu sendiri. Selesai 5 dari kanan. So, kita try pula limit X menghampiri 5 dari kiri. Fungsi kita kali ini ialah 2 tolak X. So, kita ganti nilai dapat 2 tolak 5. Jawapannya ialah negatif 3. So, kalau kita tengok di sini, limit X menghampiri 5 dari kanan bagi fungsi gx, kita dapati nilainya tidak sama dengan limit X menghampiri 5 dari kiri. Okey, oleh sebab itu, limit X menghampiri 5 bagi fungsi gx ni tidak wujud. Does not exist. Okey, sebab dia tak sama. Syarat untuk exist ni ialah nilai di sebelah nilai dari kiri kena sama dengan nilai dari kanan. Okey, selesai soalan 1B. Kita pergi soalan differentiation, iaitu soalan chapter 8. So, memandangkan nilai kuasanya tinggi, Madam memilih untuk menggunakan petua ln. Okey, so Madam tukar soalan. Dia jadi ln y sama dengan ln 3x tambah 1 kuasa 3, sebab dia bahagi jadi tolak, ln x tolak 2 kuasa 3. Okey, kuasa 3 tu hak milik dua-dua sebab dia ada kurungan. Okey, kita apply dahulu hukum ln ni. Ln y sama dengan 3 bertenggek itu jatuh depan. 3 ln 3x tambah 1 tolak dengan 3 ln x tolak 2. Okey, dia jadi lebih ringan untuk kita membezakan.
Okey. Apabila kita beza ln, pertamanya ialah kita kena buat dahulu, perkan dulu dengan perut kepada ln. Kita ambil masa untuk tulis yang nilai dalam kurungan ni dulu. Lepas tu barulah kita membezakan. Kita bezakan y, kita dapat y prime. Bezakan dalam ni 3, tapi ada 3 kat depan ni. So kita ada 3 kat sini dan 3 kat sini, jadi 9. Kat dalam ni ada 1, kat sini 3, so sini jadi 3. Selepas tu kita darab silang dahulu. Y prime per dengan y. Kita darab silang dapat 9x tolak 18 tolak 9x tolak 3 per dengan 3x tambah 1 x tolak 2. Katakanlah Madam nak ubah terus ni, nilai y ni Madam nak padam kat sini. So bila Madam pindah ke sebelah sana, dia akan jadi darab dengan y, iaitu darab dengan 3x tambah 3x tambah 1 kuasa 3 per dengan x tolak 2 kuasa 3. So jawapannya yang ini. Di sini tinggal y prime saja. 9x tolak 9x habis. So kat sini Madam dapat negatif 21. Kita matikan nilai faktor 3x tambah 1. So yang ini tinggal lagi kuasa 2. Yang ini ada kuasa 1. So tinggal lagi yang atas ni 3x tambah 1 kuasa 2 per dengan x tolak 2 kuasa. Sini akan jadi kuasa 4. So jawapan dia ialah, jawapan paling ringkas ialah negatif 21 darab dengan faktor 3x tambah 1 kuasa 2 bahagi dengan faktor x tolak 2 kuasa 4. Cuma kalau nak cantikkan penulisan ni, kuasa 4 ni Madam kena tulis kecil je. Kuasa 4. Selesai soalan nombor 2A. Untuk soalan 2B, kita boleh permudahkan dahulu. Y sama dengan 2x tambah 3 kuasa 3 per 2. Kita ada 4x tambah 5 kuasa 1 per 2. Barulah senang kita nak guna hukum log. Kita guna hukum log. So kita ada ln y sama dengan 3 per 2 ln 2x tambah dengan 3 tambah dengan 1 per 2 ln 4x tambah dengan 5. Kemudian kita bezakan. Yang pertama, bezakan y ni. Kita dapat y prime. Nilai kat bawah ni 2x tambah dengan 3. So sini akan dapat 2 darab dengan 3 per 2. Cara nak kira. Cara nak kira macam ni. Bila kita bezakan yang dalam kurungan ni, kita dapat 2. Kita darab dengan yang depan ni. Darab dengan perkali dia 3 per 2. So bila kita cancel ni, tinggallah jawapannya 3. Macam tu cara nak dapatkan nilai 3 tadi. Kita pergi seterusnya.
tambah dengan, yang ni kat bawah dia 4x tambah dengan 5. Okey, bila kita bezakan yang atas ni dapat 4. Cuma 4 darab dengan setengah tu dapat semula dah. Jawapannya ialah 2. Okey, sekarang Medan akan permudahkan nilai pecahan ni. Dia akan dapat 12x tambah 15. Okey, Medan darab sini. Kemudian darab sini pula. Tambah dengan 4x tambah dengan 6 per dengan 2x tambah 3, 4x tambah 5. Kemudian y ni Medan dah padam dari sini, padam dah. Okey, darab dengan 2x tambah 3 kuasa 3 per 2 dan juga 4x tambah 5 kuasa 1 per 2. Jadi kita dah boleh meringkaskan jawapan kita sekarang ni. Okey, Medan nak mula ringkaskan jawapan. So kita akan ada 16x tambah 21. Kemudian kuasa ni, okey, ni Medan potong dengan yang ni. Yang ni masih tinggal kuasa 1 per 2. Okey, 2x tambah 3 kuasa 1 per 2. Kemudian yang ini Medan cancel dengan yang bawah. Yang bawah tu masih ada kuasa. So 4x tambah dengan 5 kuasa dengan 1 per 2. Atau kalau kita nak tukar cara penulisan, kita boleh tulis dia sebagai, okey, kalau nak tulis canggih sikit lah, okey, sama dengan, so Medan ada 16x tambah 21. Kemudian Medan ada punca. Okey, Medan ada punca 2x tambah dengan 3. Yang ini adalah 4x tambah dengan 5. Jawapan ni pun boleh. Jawapan ni pun betul, tak ada masalah. Okey. So tu soalan nombor 2B. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia dah bagi kat kita fungsi harga. Okey, dia bagi fungsi harga dan juga fungsi kos. Okey, dia dah bagi dua nilai ni. So, sekarang kita nak cari nilai revenue. Okey, rumus dulu. Revenue sama dengan harga darab dengan kuantiti. Okey, so kita tengok harga kita berapa. So, kita nak cari fungsi hasil sama dengan fungsi harga 2000 tolak X ni darab dengan kuantiti dalam sebutan X. So, bila kita kira, kita dapat 2000X tolak dengan X kuasa 2. Okey, ni fungsi hasil, fungsi revenue. Okey, sekarang kita nak dapat fungsi untung pula. Okey, untung sama dengan hasil tolak belanja. Hasil tolak kos. Jadi, fungsi untung sama dengan 2000X tolak X kuasa 2 yang tadi. Kita tolak dengan kos. Tolak dengan 4000.
tolak dengan 200x. Okey, jawapan kita susun dari kuasa tertinggi. Negatif x kuasa 2 tambah dengan 1800x tolak dengan 4000. Okey, ni adalah fungsi untung. Next. Okey. Soalan seterusnya. So, kita dah dapat nilai revenue tadi. Sekarang Madam nak ajar macam mana kita nak cari marginal cost dengan marginal revenue. Apabila ada perkataan marginal ni, sebenarnya dia nak ceritakan tentang pembezaan. Okey, pembezaan. Okey, so untuk pembezaan kita tulis C prime untuk cost. Okey, untuk cost C prime sama dengan kita bezakan fungsi cost yang di sini. So kita dapat 200. Tu je jawapan dia. Okey, untuk revenue pula, marginal revenue. Jadi kita akan berfokuskan kepada fungsi revenue di sini. Jadi kita punya R prime kita ialah, okay, this is marginal revenue sama dengan sebutan pertama tu akan jadi 2000, sebutan yang kedua akan dapat 2x kerana kita membezakan fungsi asal revenue. So jawapan dia ialah 2000 tolak dengan 2x. Okey, maka selesailah bahagian A, iaitu mengandungi 25 markah. Okey, nanti kita akan sambung bahagian B. Okey, kita akan bagikan bahagian B kepada beberapa bahagian ya, sebab soalannya panjang.